السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? Satu sembilan. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Kita masuk pada ayat yang ke-64 daripada surah Ali Imran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seru Yahudi Nasara kepada Islam. Firman Allah, kul, kata olehmu ya Muhammad, ya ahlal kitab, hai ahli kitab Yahudi Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari oleh kamu kepada kalimah yang bersamaan antara kami dan antara kamu, iaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, iaitu bahawa jangan kita sembah melainkan Allah semata-mata dan jangan kita syirik dengan sesuatu, dan tiada diambil setengah kita akan setengah buat Tuhan daripada lain Allah Ta'ala, seperti kamu ambil ahbar dan ruhban, iaitu ulama dan pendeta kamu, buat Tuhan dengan ikut apa yang dihalal atau haram. Ahbar ulama Yahudi, rahban ulama Nasara. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka jika berpaling mereka itu daripada tauhidkan Allah, maka kata oleh kamu ya muslimun, naik saksi kamu bagi kami dengan bahawa kami ini Islam sekalian. Dan turun tatkala kata Yahudi Nabi Ibrahim Yahudi, dan kata atas agama, dan kami atas agamanya Ibrahim, dan kata Nasara seperti demikian itu juga, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, hai ahli kitab, kerana apa kamu berbantah pada Nabi Ibrahim dengan kata atas agamanya, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di, dan tiada diturun Taurat dan Injil melainkan kemudian daripadanya Ibrahim, dengan beberapa masa antara Ibrahim dengan Musa 1000 tahun, dan antara Musa dengan Isa 1975 tahun. Dan kemudian daripada turun keduanya datang Yahudi dan Nasara. Fala ta'qilun, maka tiadakah berakal kamu akan batal perkataan kamu itu.
Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilm. Jika kamu hai segala mereka, jaga kamu hai segala mereka, kamu murajahah pada orang satu yang ada bagi kamu dengannya, itu ilmu dari pekerjaan Musa dan Isa, dan dakwa kamu atas agama keduanya, Musa dan Isa. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka apa kerana kamu hujah, kamu berhujah tadi tu. Tadi kamu rajahah tarik titik tak. Kita tengok sini mi berhujah. Kamu berhujah pada barang yang tiada bagi kamu dengannya, itu ilmu daripada kelakuan Ibrahim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui dan kamu tiada kamu ketahui, firman Allah Ta'ala. Tabarru'ah, melepas bagi Nabi Ibrahim. Melepas tu terjemah. Melepas tu tak ada kena-mengena lah. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasrani. Dan tetapi ada ia Ibrahim Hanif. Hanif maknanya cenderung daripada sekalian agama kepada agama yang sebenar. Lagi muwahhid. Muwahhid maknanya yang mentauhidkan. Dan tidak ada ia dari jumlah kafir musyrikin Arab. Inna awlan nasi bi Ibrahim alallazina taba'uhu wa hadzal nabiyyu wallazina amanu. Bahawasanya yang terlebih aula manusia dengan Nabi Ibrahim itu segala mereka yang ikutan, dan ini Nabi Muhammad dan segala mereka yang beriman daripada umatnya. Maka mereka itulah yang sahaja berkata, kami atas agamanya Ibrahim tiada kamu. Wallahu waliyul mu'minin. Dan bermula Allah Ta'ala itu wali segala mukminin, yakni menolong dan melihara mereka itu orang-orang yang beriman. Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir rahimahumullah ta'ala meriwayatkan suatu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, telah berkumpul puak-puak Nasara Bani Najran dan beberapa orang ulama Yahudi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbantah-bantah mereka itu di sisi Nabi. Berkatanya ulama Yahudi, maka na Ibrahim illa Yahudiyya. Tidak adalah Nabi Ibrahim itu melainkan agama Yahudi lah dia. Nabi Ibrahim itu agama Yahudi. Berkata pula orang Nasara, pokok Kristian, maka na illa Nasraniyya. Dah, bukan Yahudi, Kristian. Nabi Ibrahim Nasara. Maka turunlah ayat yang kita baca tadi, ya ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim al-ayat. Wahai Yahudi Nasara, apa sebab kamu duduk berhujah, duduk batah pada Nabi Ibrahim? Kemudian ditanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi ditanya pula. Wallahi, dia kata pada Nabi, wallahi ya Muhammad, laqad alimta anna aula bidini Ibrahim minka wa min ghairik. Mu tahu wahai Muhammad, sesungguhnya kami ni lebihlah layak dengan agama Nabi Ibrahim daripadamu dan orang selainmu. Wa innahu kana yahudiyya, sesungguhnya dia adalah Yahudi. Wa ma bika illa al-hasad, dan tiada kamu wahai Muhammad melainkan deki pada pokok Yahudi. Dia kata deki. Maka turunlah ayat yang ke-68 tadi, surah yang kita baca tadi. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi abi wa khalini rabbi. Sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi itu berapa orang pimpinan ataupun pemimpin daripada nabi-nabi, dan sesungguhnya wali aku atau pemimpin aku iaitulah abi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa khalila rabbi, yang menyerupakan sebagai khalil bagi Tuhan aku. Kemudian Nabi baca ayat ini, inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'u wa hadan nabi. Sesungguhnya yang lebih utama manusia dengan Nabi Ibrahim bukan Yahudi Nasara, tetapilah orang-orang yang mengikut dia, dan ini nabi-nabi yang terakhir. Jadi maksud ayat ini, katakan oleh kamu wahai Muhammad, hei ahli kitab. Ahli kitab iaitulah Yahudi Nasara, Yahudi dan Kristian. Itu ahli kitab, kafir juga. Tapi mereka tak panggil lah kafir wasani. Wasani ni kafir semua terekam, MCA, MIC itu. Semua berala. Ahli kitab maknanya Yahudi dan Nasara, yang ada kitab Taurat, ada kitab Injil, tapi tak ikut. Terimalah dan marilah kita bersatu. Allah suruh Nabi ajak gitu kepada yang Nasara. Terimalah, marilah kita bersatu di bawah satu kalimah yang betul, yang sama saja antara kita semua ni. Kami umat Islam, Yahudi, Nasara sama. Kalimah yang satu, yang muafakat atas segala syariat dan segala rasul, segala kitab yang turun daripada langit, yang turun pada kamu, yang turun pada kami, sama. Marilah kita bersatu. Nak ajak buat perpaduan ummah. Berpadulah. Sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran, sama je. Iaitu kalimah yang satu, la ilaha illallah, dan menyembah Allah dan menyerahkan kekuasaan mengadakan hukum halal dan haram hanya kepada dia. Jadi mari, hei orang Kristian, orang Yahudi, kita pada agama yang satu, di bawah kalimah yang satu, kalimah tiada Tuhan selain Allah. Dan mari kita mula pada hari ini sama-sama beribadat hanya kepada Allah, dan kita serahkan kerja-kerja menentukan hukum syarak hanyalah kepada dia, dan tiada kita membuat syirik kepada Allah. Dan jangan kita ambil sebahagian daripada kita menjadi Tuhan pula, seperti berhala dan salib dan taut dan apa saja. Inilah dakwah sekalian para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain daripada mereka itu. Jadi khabar pada Yahudi Nasara sama je, nabi-nabi yang turun daripada Allah Tuhan yang satu dengan dakwah yang satu. Di bawah satu kalimah, apa kita jadi lain-lain pula? Patutnya sama-sama lah. Kita menyembah Allah, kita berhukum dengan kitab Allah. Maka bila turun Al-Quran, mungkin ikut Quran, kerana Allah juga yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Inilah seruan para nabi yang kamu duduk dakwah tu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain daripada mereka itu. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala menceritakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidak ada kami utuskan daripada kamu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Semua Nabi itu saja ucapan. Tiada Tuhan melainkan Allah, fa'budun, maka hendaklah kamu semua menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula
Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. An ya'budullah, rasul yang berkata an ya'budullah, marilah kita semua menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan marilah kita semua jauhkan taghut. Orang-orang Yahudi ni ialah golongan muwahhid juga. Dia tak macam Kristian. Kristian kata Tuhan tiga, Yahudi kata Tuhan Allah. Jadi mereka golongan muwahhidin, seperti golongan mukmin. Muwahhid maknanya golongan yang mengesakan Tuhan. Tuhan se. Tuhan ada ramai. Tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang. Yahudi tauhid dia. Dia agama tauhid juga. Walau bagaimanapun mereka ini mengambil pemimpin-pemimpin mereka, meletakkan martabat ulama-ulama mereka setara dengan Tuhan. Situ kufur, setara dengan Tuhan. Maknanya bila dikatakan sesuatu oleh ketua-ketua mereka, maka itulah ucapan ataupun kemestian ataupun perintah Tuhan. Apa gitu? Jadi sama perkataan ulama-ulama Yahudi dengan firman Tuhan. Jadi buat sama lagu tu syirik. Situ sesat. Adapun orang-orang Nasara, walaupun dakwaan mereka itu sebagai umat muwahhidin juga. Dia kata dia ni umat tauhid juga. Tetapi mereka ini mendakwa bahawa Nabi Isa itu satu daripada tiga Tuhan. Tuhan itu satu menjadi tiga dan tiga menjadi satu. Walaupun tiga tapi berasal daripada yang satu. Dikarut kot tu pula dah. Dia Tuhan tiga dalam satu pula dah. Yahudi kata ngarut Kristian ni tiga apa Tuhan? Tiga ke satu? Tiga lah tapi asal satu. Katanya pendeta apa benda ni? Padri. Yahudi kata ngarut Tuhan senyap Allah. Yahudi Allah. Dia berdoa di Palestin, doa menghadap tebi, minta doa dengan Allah, panjang umur apa semua. Tuhan yang Esa tu. Jadi daripada tiga menjadi satu, salah satu daripada tiga itu Nabi Isa alaihi salam. Satu lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu berlaku khilaf pula di kalangan umat daripada pendeta-pendeta Nasara. Ada kata Ruhul Kudus, ada kata Siti Maryam. Ni karut belaka. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asalnya beragama Kristian. Dia cerita pada suatu hari dia kata, ataitu Rasulullah sallam, satu hari aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi unuki salibun min zahab, dan pada tengkok aku ni ada rata daripada emas, rata salib. Sahabat Nabi lah dia cerita. Masa dia belum Islam. Aku mari kepada Nabi, tengkok aku ada pakai rata. Yang jenis pakai rata ni Kristian lah orang lelaki. Ni habis pakai rata. Lelaki habis pakai rata. Orang Kristian, orang putih dia tak minyak cicing. Orang lelaki dia rata. Orang Melayu pakai cicing, molek dah ikut Nabi. Nabi dah akan rata, sahabat dah akan rata. Dia ni habis Islam pakai rata pula. Kata ayah dia tak kata benda ke anak pakai rata gitu. Bukan kata ayah tu orang muda berubah dah rambut. Jalan dengan ayah anak pakai rata, anak umur 15, 18 pakai rata. Tak kata apa. Ayah tunduk nak ambil dia, tengok pakai rata juga ayah. Patut tak kata apa. Maka kata Nabi SAW, ya Adi, wahai Adi, utrah ya'anka hadzal wasan, buang daripada dirimu berhala ini. Buang. Mana berhala gatul tekak ni? Salib tu lah.
Wa sami'tuhu yaqra fi surati Bara'ah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan aku dengar katanya Adi, Nabi membaca ayat ini, iaitulah pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara mengambil ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maka katalah Adi, aku kata pada Nabi, ya Rasulullah, lam yakunu ya'budunahum. Puak-puak aku dak sembah ulama-ulama. Sebab apa mengata mengambil sebagai Tuhan? Ma kanu yuhalliluna lakum wa yuharrimun fata'khuzuna bi aqwalihim. Kata Nabi, setiap kali mereka itu menghalalkan suatu benda yang haram dan mengharamkan suatu benda yang halal, maka kamu pakai dan pegang perkataan mereka. Adi kata, na'am, ya. Itu kami buatlah. Apa ulama kata asalnya halal jadi haram lah, kami ikut. Apa yang diharamkan jadi halal, kami ikut juga. Maka Nabi kata, huwa zakah, itu anggap sebagai Tuhan. Sebab yang boleh menentukan hukum, mengubah hukum, Allah Ta'ala saja. Adapun ulama-ulama menerangkan hukum. Tu sama macam Tuhan lah tu. Ini cerita dia, menyebabkan Adi bin Hatim masuk Islam. Ada orang kata lah. Orang kafir pandai dia. Dia cocok jarum nak suruh ikut dia. Nak suruh pakai macam dia. Rambut jadi macam dia. Dedah orak macam dia. Pakai rata macam dia. Pakai subang. Pakai subang. Islam pakai subang. Ngekoh dah pakai subang. Kalau dah ngekoh tak tahu. Maka jikalau mereka itu berpaling daripada seruan dakwah ini, wahai Muhammad, enggan mereka daripada nak beribadah kepada Allah, masih mau kepada patung-patung mereka, masih kasih kepada penita-penita mereka sebagai pencipta agama, maka mengkata kepada mereka itu, kamilah Islam yang sebenar. Kami yang menjunjungkan perintah Allah, yang ikhlas bagi Allah beragama. Kata kepada mereka, kami tidak akan menyembah seorang pun selain daripada Allah. Dan kami tidak akan menuntut guna manfaat ataupun menolak mudarat lain daripada Allah saja yang boleh berbuat demikian. Kami tidak akan halalkan apa yang melainkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kami tidak akan mengharamkan melainkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Samalah sebagaimana suatu surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Raja Najasyi yang beragama Kristian, kepada pemimpin ataupun wakil Maharaja Rom, Hercules hari itu. Kalimah yang sama. Najasyi ditakdirkan Allah beriman, terima surat Nabi. Hercules tak mau beriman. Hercules hak dalam cerita lah, orang gagah. Di antaranya surat Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin dunia pada masa itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hirakla azimir Rum. Ditulis pada Hercules. Hirakla tu Hercules. Dengan nama Allah yang bersifat Rahman lagi kasih sayang. Surat ini daripada Muhammad utusan Allah kepada Hirakla Hercules, maknanya pemimpin besar atau wakil Maharaja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda. Selamat atas mereka yang mengikut petunjuk. Selamat. Siapa ikut, selamat. Amma ba'du, Nabi tulis. Tu waktu sunat kita tulis surat amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ulama-ulama buat karang kitab kan. Nabi tulis dah.
Ibnu Jari At-Tabari riwayat orang mula-mula tulis amma ba'du Nabi Idris alaihi salam. Nah, sejarah. Nabi buat dalam surat ni amma ba'du. Nah, lepas tu kita nak tulis surat, tulis tu. Amma ba'du. Lepas ada bismillah pun amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, supaya kita ingin kami nyatakan borang orang ihsan itu, faham? Tak apa pun. Nah, begitu. Amma ba'du, Nabi kata, fa inni ad'uka ila al-Islam aslim taslam. Sesungguhnya aku ajak kamu, hei Hercules, kepada agama Islam aslim. Masuk Islam oleh kamu, taslam. Kamu akan selamat. Sekarang ni masuk Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan beri kepada kamu 2 pahala. Fa in tawallaita fa inna 'alaika isma. Kalau kamu tak mau ikut, kamu berpaling, dosa atas kamu. Dan Nabi pun baca ayat yang kita dengar tadi, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa al-ayat. Wahai ahli kitab, marilah kita bersatu di bawah satu kalimah, iaitulah kalimah yang mentauhidkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menegur orang-orang Yahudi dan Nasara, wahai Yahudi dan Nasara, kenapa kamu berbantah-bantah pada Nabi Ibrahim alaihi salam? Kamu mendakwa sebagai masing-masing daripada diri kamu bahawasanya Nabi Ibrahim daripada agama kamu, ataupun kamu duk dakwa kamu semua mengikut agama Nabi Ibrahim. Kenapa kamu mendakwa wahai Yahudi bahawasanya Nabi Ibrahim tu Yahudi, ikut mana ni? Allah tanya. Mari ikut mana Yahudi? Sedangkan Nabi Ibrahim zamannya sebelum daripada turun kitab Taurat. Belum kitab Taurat lagi. Macam mana kamu kata Yahudi? Yahudi ni berlaku kemudian daripada turunnya kitab Taurat. Nabi Ibrahim lama sebelum turunnya kitab Taurat. Dan kamu pula puak-puak Nasara, Allah Ta'ala tanya, macam mana pelikmu mendakwa bahawasanya Nasara, Kristian itu adalah agama Nabi Ibrahim, sedangkan terjadinya agama Kristian kemudian dengan zaman Nabi Ibrahim dengan begitu lama. Sesungguhnya diturunkan kitab Taurat atas Nabi Musa, dan diturunkan Injil atas Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian daripada wafat Nabi Ibrahim dengan zaman yang begitu panjang. Kata setengah ulama tafsir, turunnya bangkitnya Nabi Musa AS 700 tahun lepas wafat Nabi Ibrahim. 700 tahun. Tak ada kena-mena. Dan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa pula hampir 1000 tahun. Tak 1000 tahun zaman. Lepas tu Tuhan kata, afala ta'qilun, tak ada otak. Tak ada ngira ke gua ni? Tak menggunakan akal. Macam mana orang yang dahulu, orang yang kemudian menjadi orang yang dahulu menjadi pengikut orang yang kediam. Macam mana? Orang dulu mengikut hak kediam. Jadi gitu. Orang kediam ikut orang dulu. Jadi Tuhan tegur, mana batal perkataan kamu ini? Dari segi sejarah tak betul dah. Sebab tu kadang-kadang kita silap. Dalam bab tarikh sangat penting. Dalam bab tarikh. Ada orang yang tanya, dia kata Imam Ghazali pernah berhujah dengan Imam Syafi'i. Dia cerita salah gitu. Zaman tu tikah 300 tahun. Nampak? Mana cari di sejarah orang yang mahir bab sejarah, dia tahu sejarah, dia suka cerita tu. Walaupun cerita tu bukan tujuan yang tidak baik, tujuan baik. Nak beri nasihat kepada orang yang dengar. Tapi cerita dia dikatung. Dia kata satu hari Imam Ghazali bertemu dengan Imam Syafi'i di Baghdad dan berhujah dengan satu masalah.
Orang ramai-ramai tu kalau dengar juga bohong unduk-unduk. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Imam Ghazali tahun 500 lebih wafat. Mana 300 tahun tikar. Nah, jadi tak perlu sabar cerita. Dah. Sekalipun maknanya dalam kita nak menerangkan kebenaran, mana tarikh tinggal. Nah. Tapi kesilapan silap tu lain lah. Nampak? Semua orang silap. Nah. Ada orang dia nak marah ke Wahabi ni. Dia kata Imam Ibn Taymiyah juga adalah pengikut Wahabi. Yang dia ni kelakon. Nah, padahal Wahabi ni pada abad yang ke-12 Hijriah. Nah. Mulanya. Nah. Maknanya Imam Ibn Taymiyah nah, abad yang ke-700 dulu. Nah, mana tikah lebih kurang 400 tahun. Jadi tak masuk akal. Nah, walaupun tujuan baik tapi tak kena dengan tarikh. Gini juga, ni lebah buat Mekah musyrikin Mekah buat tarikh kau percaya dah ni. Mak Nabi Ibrahim ikut agama ni, Nabi Musa. Dia kata, ikut Nabi Musa ni lahir ke dia. Nah. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dengan kejahilan dan kebodohan mereka itu pada dakwaan mereka itu. Apa kamu ini Allah Ta'ala tanya, berbantah dan berhujah pada perkara yang tidak ada sedikit pun bagi kamu ilmu. Faham aku? Cakap pada bab yang kamu tak ada ilmu. Kamu tidak ada makrifat tentang apa yang berlaku. Tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dituturkan dengannya dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tak boleh. Walaupun benda benar, tapi tak ada ilmu, tak boleh. Jadi tak benar. Tak usah kata benda batil. Kalau benda benar kita cakap, tapi ilmu tak ada. Dia boleh jadi kesalahan. Nah. Nak cakap bab ketuhanan, bab sifat Tuhan, bab perintah Tuhan, bab halal haram tu bab baik belaka tu. Pada cakap bab caruk, bab apa, tak guna tu. Baik cakap bab sifat Tuhan, bab zat Tuhan, asma' Tuhan. Tapi cakap dah ada ilmu. Tak boleh kau. Nah, jadi kedosa dah pula. Syaitan ni memang, dia tengok orang minat agama. Tak, orang minat agama dia tak cakap dah, hang ngaruk-ngaruk nak cakap agama. Dia setipah, tiup suruh cakap agama. Padahal minyak baru, ilmu tak ada. Nah, cakap masuk ngarung rosok. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Syaitan ni di antara yang dia berahi sekali suruh kamu buat maksiat. Oh, boleh ingat syaitan. Nah, tugas utama dia suruh kita buat mungkar dan buat maksiat. Nah, budak-budak mulai duduk di rumah tu suruh tubik, mari belaka. Tengok apa raya. Ni buat joget buat apa? Itu syaitan lah tu. Syaitan jenis manusia. Nah, mulai ada dah kurang dah maksiat sikit, buat kumpul ramai-ramai. Datang gendong tina gendong datang tubik habis. Hak ajir turun, kalau berang turun, penyai turun, mamang turun. 4 hari 4 malam joget. Tak, jadi banyak pula berzina. Itu syaitan. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan syaitan ni dia akan suruh kamu cakap tentang Allah benda yang kamu tak ada ilmu. Cakap tentang Allah ni cakap tentang zat Allah, sifat Allah, atau cakap tentang kalam Allah, firman Allah, tafsir Quran, itu semua. Nak suruh guna. Nah. Dia kena dengan orang tu. Dia nak hasut. Nah. Mana kalau mak lempik syaitan ni tak suruh balas. Mak lempik ni balas bab usul fiqh. Faham tak? Dia suruh balah tentang maknanya ilmu lahu. Dia suruh balah ni bila buat awet. Kena dengan lorong dia tu. Tu imam pula dia hasut. Bukan kerana dia suruh hasut, maknanya suruh pergi main dan buat ekor. Tu imam. Dia ni lepas halang dia. Lain tangan kata. Nak tutup kedai kau dah kata gitu. Dia hasut punah kau lain. Mudah dia jadi imam. 3-4 orang imam sekarang ni mudah dia. Nampak takbir tu bingung dah. Syaitan kata, kita pun boleh tahan juga aku. Dia punah kau tu. Nah, syaitan kata baca surah panjang amat kat orang mana ni.
Saya cik kuliah, macam mana ni? Ramai belakang. Nah, akak sikit macam saya mamuk. Kata tu imam pun ada apa. Dengar apa. Oh no. Pandai dia. Dia ikut ju. Nah, dia ikut ju. Jadi cakap masalah benda yang kita tak tahu, walaupun benda tu benda baik, rosak punah jahanam, apatah lagi kalau benda karut. Begitulah Allah Ta'ala tegur Yahudi Nasara. Cakap apa tentang sejarah, mu buta sejarah, mu duk bujah benda tentang Nabi Ibrahim, tentang agamamu tak betul. Maka bagaimana kamu duduk berhujah atas apa perkara yang kamu sendiri tidak mengetahui asasnya, iaitu tentang pekerjaan Nabi Ibrahim AS. Mudah bujah dia Yahudi, ni kata dia Nasara. Tidak ada sedikit pun bagi kamu ilmu pengetahuan untuk bercakap dalam perkara ini. Maka dari mana kamu ambil apa yang kamu cakapkan itu, bahawasanya Yahudilah agama Nabi Ibrahim atau Nasara lah agama Nabi Ibrahim. Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui. Kamu semua tidak mengetahui melainkan apa yang diketahui oleh Allah melalui lidah para nabi. Jadi ingkaran ini daripada pihak Allah untuk membatalkan segala hujah dan dakwa mereka itu tentang Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala menetapkan sekali lagi bahawasanya tidak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah itu Yahudi dan bukan juga Nasara, dan tetapi adalah dia Hanif. Hanif maknanya agama yang bukan ke arah syirik kepada Allah, yang agama yang menjurus kepada jalan yang betul, dan bukan agama yang berkonsepkan keberhalaan, iaitu Muslim. Makna Muslim Nabi Ibrahim ini iaitu menjunjung segala titah perintah Allah dengan taat segala suruh dan jauhi segala larangan. Itu makna Muslim. Allah suruh buat benda ni, ikut tu Muslim. Maknanya taat, tak lawan, akur. Suruh buat tazkirah, buat joget, tak bagi Muslim itu. Nah, suruh hapuskan judi, kau banyak dah judi, bukan Muslim tu. Tergiling. Pusing. Nah, suruh maknanya berhenti segala maksiat, kau banyak anjur, macam-macam dah rancangan maksiat dalam TV. Oh, zaman dulu 80-an itu sebitang RTM. Nah, Imam dah tengok. Minat masa tu. Lagi sangat. Datuk Imam pun dikatakan pernah tanding pekat kapung lah. Tak naik Pakatah muncul juga. Nah, zaman dulu saja nak punah sikit learning, habis siaran dia berebut, dia berlawan nak tarik, maknanya apa benda ni, penonton. Nah, bila penonton ramai, maka banyaklah syarikat-syarikat yang masuk iklan. Dan bila penonton ramai mengikut saluran yang tertentu, maka iklan advertise ni dia harga lebih tinggi. Nah, mana kalau saluran 2 ni, TV 2 kurang orang tengok, katakan sejuta je orang tengok, maka tak sama iklannya seminit keluar, mungkin dalam 40,000 saja keluar, RM40,000. Tapi kalau TV 3 paling ramai orang tengok, 1 minit mungkin mencecah dalam RM250,000 sekali keluar iklan. Gitu lah dia duduk berlawan. Cara nak suruh orang ramai orang tengok, iaitu buatlah acara-acara, kolok reka semua, duk menikih semua. Cara mana jadi orang suka semua, macam-macam tengok. Nah, ada yang acara hak dia reka daripada hak kepala otak di sendiri. Ada yang pergi tengok di TV Europe, tengok TV Sepanyol, TV Itali, TV Jerman, TV Belgium. Lepas tu tengok rancangan yang kira boleh tarik, buat gitu cek di Malaysia, orang minat. Gitu dia atur orang tu. Nah, TV3 atur dia mereka, hak ni atur di Mexico. Balik 3 jangan cerita Mexico. Mexico tak faham benda, moci-moci tengok. Tapi kukunya depan TV Mexico. Tak ada kena-mena. Nah, tak ada kena Melayu terus patah tak kerti. Nah, kalau kata anak sedapok saudara dia Mona Lisa, dia tahan dia. Bekas ke Mexico, habis. Bahasa Sepanyol. Nah, bahasa Sepanyol. Buat pertandingan reality TV. Nah, laki jok puang, laki ngak puang, sama-sama naik.
Berlari tak kena, jauh masa cari alamat, cari isyarat. Tu semua TV Jepun ambil. Kita tengok juga. Ni. Mana? Orang ada ngajar kitab lah TV. Lepas waktu kita kitab musalli. Sambungan hak semalam. Muka 3. Lepas tu berita dunia. Ada apa-apa. Ada ngaruk tengah malam. Bola. Tak apa boleh tangkir. Ni joget tak mau. Kena laknat belakang. Duduk tahan tu. Duduk tahan tu. Dia juga tekan buka masjid lagi. Rasmi masjid pula. Dia tekan rasmi joget. Katak gong puting berebeng dia juga. Dia pelik. Puting berebeng nak menyanyi. Citra warna Malaysia. 15,000 orang penyanyi. Dengan penyanyi dengan alat muzik. Dia tekan puting berebeng. Mana semalam dia buka masjid rasmi tau. Muka dulu. Boleh pergi belakang macam Superman. Maka ahli agama Nabi Ibrahim mestilah taatkan kepada semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul agama Nabi Ibrahim ini utusan Allah, Nabi Muhammad juga utusan Allah, kenapa kamu tak mau ikut Muhammad? Maka sebenarnya yang benar adalah orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim, iaitu orang Islam. Mereka ini orang yang benar. Adapun Yahudi dan Nasara adalah golongan kazibun, golongan pendusta. Kemudian Allah Ta'ala mengkuatkan lagi, sesungguhnya mereka yang lebih berhak dengan menjadi pengikut Nabi Ibrahim ataupun mendakwa sama dengan agama Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang tidak mensekutukan Allah, yang ikhlas bagi Allah beragama. Dan Nabi Muhammad SAW inilah yang lebih mustahak, lebih aula, lebih utama dengan mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Bukan kamu Yahudi Nasara, Nabi Muhammad dan umat-umatnya yang beriman. Mereka lah ahli tauhid yang benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada tauhid uluhiyah dan rububiyahnya. Dan inilah ruh Islam, iaitulah mentauhidkan Allah, tidak melakukan sesuatu pun yang syirik. Allah Ta'ala pasti akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan mengkuatkan mereka itu. Kerana Allah Ta'ala adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah Ta'ala memelihara segala pekerjaan orang-orang yang beriman dan akan memperbaikkan keadaan orang-orang beriman dengan mengutuskan segala rasul yang menjadi penyampai bagi wahyu daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada ayat yang kita dengar hari ini, jelaslah bahawasanya ulama-ulama tidak sama taraf mereka itu dengan Tuhan. Pendeta-pendeta, orang yang berkuat-kuat melakukan ibadah bukan Tuhan. Betul kita mesti ikut ulama', tapi janganlah sampai kita naikkan martabat ulama' sampai darjat dengan Tuhan, iaitu boleh mengubah hukum Tuhan. Apatah lagi pemimpin-pemimpin negara sekarang ini dinaikkan taraf, bahkan lebih daripada Tuhan lah pula. Ialah bila Allah kata haram pemimpin, kata tak apa, ikut pemimpin, maka lebih daripada Tuhan lah pula. Kalau sama lah tak kira, lebih dah pula. Mana pandai pemimpin, pandai manusia daripada Tuhan. Allah kata tak boleh, tak apa. Pasal apa? Dipersetujui. Kita ambil undi daripada orang ramai. Bila suatu hukum dijelaskan, umpamanya suatu perkara itu diharamkan dalam Quran, dia tak pakai apa. Dia buat undi. Tanya pendapat orang ramai. Patut tak kita ikut masalah ni, haram ni? Dia pun buat undi dan TV jalan begini. Ini kata ya. Kalau tidak, ya. Tidak, ya, ya. Die terus 0066, ya atau tidak. Ramai dia buat gitu ni. Luar dalam TV kan suatu hukum. Padahal benda tu tak boleh tanya orang ramai. Mana bukti benda orang ramai. Bila suatu hukum tu terbit haram, maka
Tanya ulama-ulama, tu ke tak haram ni? Apa boleh tahan kira? Bila seorang mufti mengatakan rancangan-rancangan hiburan Bollywood ni adalah haram. Tidak haram. Tidak bincang ulama-ulama ni. Nah, dia interview orang dalam TV tanya, apa pendapat Encik tentang ada setengah ulama mengatakan hiburan Bollywood ini haram. Dia interview pun depan dah kaset Hindustan. Mana kaki-kaki Bollywood saja. Nah, tak ada orang setuju dengan mufti. Pasal saya tanya tu, bapak tujuan saya tanya untuk menjatuhkan perkataan ulama-ulama. Tak sekalian tanya. Oh, dia jawab, apa mufti tahu tentang hiburan? Kita tak kena, ini bukan masalah semayang. Nah, ini adalah hiburan. Apa salahnya? Waktu kata, kenapa mufti campur tangan dalam bab hiburan? Oh, macam-macam. Nah, tukang tanya jahat. Dia tukang menyisak. Tukang jawab, jeng teruk tu. Nah, mana ada jumpa dengan roti, jawab dengan jeng. Nah, telang tu. Nah. Baik. Janganlah kita anggap manusia ini berhak mengatasi, memperbaiki hukum Tuhan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang datang kepada kita dengan lidah para nabinya. Kita terima, kita akui, itulah tanda kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam. Kita tidak ada hak pun apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memang orang yang beriman, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tak boleh ubah dah. Setuju pun tidak, tak boleh ubah dah. Kenang tak kenang, nak menasabah tak menasabah. Yang boleh ditangguhkan jika sebab-sebab yang tertentu tu boleh. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, iaitu haram bagi orang beriman, lelaki maupun perempuan. Bila Allah dan Rasul meletakkan suatu hukum halal ataupun haram, mereka ada pilihan yang lain. Tak ada, boleh pilih. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa tak mau ikut ketetapan hukum Tuhan dan Rasul tadi, Allah dan Rasul kata haram, kita kata tak apa. Ataupun Allah kata halal, kita kata tak boleh. Umpamanya maknanya hiburan-hiburan melampau, campur laki puang, arak, judi, haram, kita kata tak apa, orang minat. Allah kata molek beri tazkirah kepada manusia. Tazkirah itu memberi peringatan. Kita kata haram tazkirah, haram qiyamul lail, haram kuliah, haram ceramah. Nah, maka orang-orang ini faqad dhalla dhalalan mubina, sungguhnya telah menjadi sesat. Bukannya dillu akan jadi sesat. Faqad dhalla, maka telah pun sesat. Dhalla ni fi'il madi, kalimatun dalat ala maknan hadatsin madha. Nampak? Kalimah yang menunjukkan atas perkara peristiwa yang telah pun berlaku. Faqad dhalla, maka sesungguhnya telah pun menjadi sesat. Sesat dah. Bukan sesat biasa. Dhalla dhalalan. Buat mari masdar pula. Akan sebagai sesat. Mubina. Yang sangat-sangat terang. Tiada sembunyi, tiada nusuk lagi sesatnya. Wallahu a'lam. Kita ada satu soalan. Yang pertama, kata Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Kenapa orang yang syirik Allah tidak ampunkan dosa? Kalau orang bukan Islam tanya soalan begini, contohnya, hei orang Islam, kamu kata Tuhan kamu Maha mengetahui apa yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, dan kelemahan tidak layak bagi Tuhan. Dan kenapa semasa dulu mula-mula Tuhan kamu suruh kamu sembahyang sebanyak 50 rakaat, dan Nabi sendiri yang minta tawar kepada Tuhan supaya menjadi 5 waktu solat kerana tidak cukup masa. Dan juga puasa, mula-mula waktu puasa dulu itu maghrib hinggalah waktu maghrib esok. Beberapa hari kemudian sahabat Nabi pun pesang kerana tidak sempat berbuka puasa. Bagaimana kita nak jawab? Islam melarang menyeksa binatang. Bagaimana pula pada masa yang dulu Nabi menaiki unta dan berperang dengan menaiki kuda. Lebih tahan tak ni akal. Dia kata Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberi ampun kepada orang yang melakukan dosa syirik? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak memberi keampunan pada dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala memberi keampunan dosa selain daripada syirik. Kita faham dulu maksudnya. Maksudnya bukan Tuhan tak ampun dosa syirik.
Nah, maksud gini, orang yang melakukan dosa dia ada dua, dosa syirik, kafir, dan dosa lain daripada syirik, minum arak, dosa berzina. Nah, dosa yang lain daripada syirik ni, dia ada dua keadaan. Yang pertama, Allah Ta'ala tunggu dia mohon ampun. Maka bila dia mohon ampun, Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Cara yang kedua, dia tak minta ampun pun, Allah Ta'ala beri juga keampunan kepada dia. Kerana sebab tak besar macam dosa syirik. Tapi liman yasha, bagi orang yang Tuhan pilih. Ada pun dosa syirik, kalau mana dia tidak ampun dan bertaubat dari dosa itu, Tuhan tidak akan memberi keampunan. Maknanya bila dia dah bertaubat, Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Dosa syirik yang paling besar, kafir lah. Maka orang kafir, Tuhan terima taubat dia, iaitu masuk Islam. Sebab tu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak betul dia tidak masih tidak penyayang. Maha Pengasihnya, Maha Penyayangnya Allah, siapa dosa syirik, kafir, semua terekong pun masuk Islam, Tuhan terima. Dia faham baik tu. Nah, jadi maksudnya selama mana orang syirik tak lontak ampun, maka dia tetap akan mati dalam keadaan tidak diberi ampun. Tapi lain daripada syirik, dia boleh minta ampun dan Tuhan beri keampunan kepada dia. Dan ada yang tak minta ampun pun Tuhan ampun juga kepada dia dengan rahmat Allah. Tapi syirik Tuhan tak gunakan rahmat dia, kerana dia sangat marah pada dosa syirik. Nak dosa hak lain dia boleh terima lagi dan dia boleh ampun. Tapi menduakan dia, menafikan ketuhanan dia, marah sungguh. Siapa tak beri keampunan. Nah, orang syirik Tuhan terima dosa ampun, iaitu masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah jadi Islam. Nah, ini yang dah nak buka mata. Faham tak? Hari ni juga masuk Islam, hari ni juga Tuhan terima. Mati pula dah lagi masuk surga tu. Walaupun dia minum arak 7 hotel kapal kargo. Nah, mati kalau tak minta ampun, mati Tuhan tak beri keampunan. Tidak ada liman yasha. Ada pun lain pada dosa syirik. Liman yasha, orang yang Tuhan pilih. Itu maksudnya. Dengan salah faham. Maknanya Tuhan Maha Pengampun. Walaupun besar dosa, sembah berhala berpuluh-puluh tahun, tak mengaku ketuhanan Allah, lawan para Nabi, akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah, Tuhan terima. Itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kemudian dia kata masalah orang bukan Islam, tanya dia kata orang Islam ini Maha mengetahui kan? Dan bila Maha mengetahui, dah gua ni dulu maknanya tawar-menawar. Semayang 50 waktu jadi 5. Maknanya Tuhan tak tahu lagi lah 50 ke 5. Dia rasuk dia gitu. Kan mula-mula dipadukan semayang 50 khabar pada Nabi malam Isra' Mi'raj. Nah, lepas tu tawar minta turun 40, turun 30, akhirnya 5 tinggal. Jadi seolah Tuhan dah kata Tuhan ni Maha mengetahui. Dan kalau Maha mengetahui, kata 5 selalu. Nah, yang sebenarnya memang Allah Maha mengetahui. Segala-galanya Allah Maha mengetahui. Tak usah kata cerita 50 jadi 5. Allah Ta'ala ni, dia Maha mengetahui segala yang kita kerjakan. Maka kalau nak kira pada akal, tak perlu. Dah ada malaikat tak tulis catatan amal. Tak payah dah tangan menjadi saksi. Tak payah kaki menjadi saksi. Tangan berkata-kata, kulit berkata-kata pula. Tak payah dah, kerana Allah Ta'ala ni alim. Sangat tahu. Nampak? Segala lalu perkara. Ada hikmah masing-masing segala kejadian. Hikmah daripada 50 turun kepada 5, nak melihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kekuasaan Allah saja yang boleh mengubah segala hukum. Banyak hikmah ni. Orang lain tak boleh nak ubah. Tak, takat jumpa dengan Jibril tak boleh ubah hukum. Hukum daripada Allah, ketentuan daripada Allah. Banyak mana semayang daripada Allah. Tak boleh reka tu. Nah, banyak hikmah ni. Nah. Dan manusia ni memang jenis berahi, memberi alasan, hujah dan sebagainya, nak berdebat, nak berlawang, tak mengakui kebenaran. Lepas tu orang buat tangan bercakap lagi. Kalau Allah kata maknanya aku tak mu sekarang bulan ini dah. Masa mana tu buat lawang mulut. Masa mana? Nah, tak ada aku dah pergi curi, pergi masjid kan itu. Nah, tak saya tanya ni, saya aku sama-sama nawak. Hari kiamat tu nak nawak ni. Nah, sebab tu al-yawma naftimu ala afwahim. Hari kiamat kami akan tutup mulut mereka tu. Batal bom. Kamu nak cakap bom lagi.
Nah, itu kerja. Maka tangan sendiri cakap, saya pergi, saya jamuh repuan ni, saya gosok bau repuan ni. Ada umpamanya. Apa cikgu suka? Buat politik ni. Nah, berah mau cakap. Nah. Tapi kata saya gini. Nah, tu lah. Maka mati hujah dulu. Dan banyak lagi hikmah yang tidak kita ketahui. Nah, lepas tu dia kata maknanya agama Islam ni agama kasih sayang pada binatang. Lagu ni Nabi naik binatang. Ini soalan pertama yang paling lucu lah penuh tanya. Tak, Allah Ta'ala jadi kenderaan ni sebagai manfaat bagi kita. Tuhan cipta binatang ni untuk naik. Naik ni bukan menyeksa binatang. Menyeksa binatang ni katok dia, benda yang boleh naik lah. Dia ada binatang ni, ada satu jenis kita gunakan manfaat dia bulu. Bulu dia seperti biri-biri. Ada manfaat ni jenis daging. Kalau tak naik macam ayam, tak naik ayam. Dah jimat je naik ayam. Naik ayam bawa kaki zolding. Tak, ada jenis orang naik. Macam keldar daging boleh makan. Tak, naik saja. Ada manfaat Tuhan reka, Tuhan cipta jenis naik, jenis boleh minum susu, jenis boleh makan daging. Lembu, kubah, kuta. Tak. Jadi kita gunakan benda tu untuk tujuan benda tu direka. Tu lah. Kalau orang zalim, zalim ni guna pada benda yang kita reka untuk lain, guna untuk lain. Nah, umpamanya skrudraiber bunga. Nah, buat buka skru, kita buat korek telinga. Tak? Gaji orang putih reka lah untuk potong kayu. Kita buat garu gatal belakang anak. Faham tak? Tak kena. Nah, jaru keras tu orang nak kapit papang, nak buat peralatan nak suruh sama. Kita buat kain nasi. Faham tak? Barulah tak betul. Jadi kalau Nabi naik kenderaan, tu dah. Sebab Tuhan cipta kenderaan ni untuk sikapnya Allah yang cipta melalui tangan-tangan manusia. Untuk sikap kereta canggih tu. Tak, tapi dia mengikut zaman. Zaman dulu naik unta, naik kuda. Nah, kuda tu memang jenis orang naik dia. Dia memang tidak marah pun, tak sakit pun. Nah, pada kalau dia sakit orang naik dia, nah, dia lari dia gelepok. Tak saya katok kuda, lari. Naik tak lari. Pasal memang jenis naik. Nah, tak boleh katalah zoling. Zoling apa zoling? Naik untu. Apa untu dia kan tahu. Dia ada ni untu. Dan binatang sama juga Tuhan beri kederak dia. Kalau jenis naik berlari ada apa? Pasal memang kuda jenis tunggang. Nah, pukul katok Nabi pesan dah jangan menyeksa binatang. Bukan seksa mana naik. Nah, mana katok dak beri makan. Biar kena. Soalan tu tak kena dah dengan nak jawab lagu mana. Soal tu tak betul dah. Nah, tak kena pada tajuk tu. Nah, naik kuda dia kena menyeksa kuda. Tak menyeksa kuda pandai naik je, makan tak beri. Nah, ataupun benda yang tidak jenis naik kita buat naik. 3 orang gendong seekor kucing. Tobik tahi kucing. Barulah betul. Apakah salah saya memarahi kawan-kawan dan cara kasar kerana mengganggu orang sedang semayang? Kawan dia ganggu orang semayang, lepas tu dia marah, dia rekoh ke kawan dia. Nah, salah tak cara dia ngasah sikit? Dia tengok jenis lah. Tengok jenis kesalahan. Ada kesalahan yang tak patut kita bersuara jerkah gitu. Nah, ada kesalahan yang patut bukan kata jerkah, kapok kepala pun boleh. Tengok keadaan. Jadi kalau jenis kacau orang semayang, maknanya kita keraskan suara sikit, tak ada masalah. Nah, ini bukan kesalahan kecil ni orang semayang dikacau. Nah, kalau budak kecil biasalah, tak pelik lah. Nah, kacau orang semayang, umur 3 tahun, mak dia semayang sujud dia pergi selok kain. Biasa budak-budak. Tapi kalau umur 15, tak boleh tak marah. Kena marah Nah, kalau sekali dua tak jadi apa, dia kena kasar lah pula. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Nah, dia marah ni ada kalanya molek. Tahan marah pun molek juga. Wal kaziminal ghaidah tu hak lagu mana? Hak benda tak berkait dengan nafsu saja. Tak, jangan marah sangat ke nafsu. Tapi kalau kerana agama, tak apa marah. Tapi ingatlah marah kawan lain, marah adik-beradik lain, marah pekat pok kita lain. Tak, marah pada raja-raja lain, marah kepada alim ulama' dia lain. Cara dia adat-adat tertentu. Tidak sama. Nah.
Kita nak bahang rambang tamu belaka. Tok guru panggil ni. Hei, panggil gitu. Ada tok guru panggil gitu. Tok guru dia. Kata dia dah tok guru Quran kita. Apa panggil gitu? Biasa abah. Ada pula panggil tok guru tu. Hei, panggil macam panggil beruk. Nah, tok guru Quran panggil molek. Nah, ayah dia ke? Ayah ye, boleh tangis. Nah, Apa hukum mencukur janggut? Baik, jumhur ulama menganggap cukur janggut ini haram. Nah, pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang masyhur. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan makruh. Nah, jadi kita ambil kau hak renggang ni makruh, cukur janggut. Makruh ni makuriha, perkara yang dibenci. Nah, kalau boleh lah, kalau kita ni tidak lagi wajib kena cukur janggut, taruhlah sikit. Taruhlah sikit. Kalau kita jadi polis nak ni, kerja polis tak boleh taruh janggut. Tak, polis kita ni dia ikut fashion British, tak boleh taruh janggut. Tak, bila polis tak taruh janggut, jadi orang tak takut. Penyedayah tengok tak serung. Tak tengok polis Mekah. Ni janggut ni, apa kat dada ni. Kita tengok serung. Tak, sosok kapan-kapan itu janggut, besar batangnya janggut. Takut tengok. Ni baru polis tu. Ni mesti adalah macam ke Hitler. Janggut pula tak ada, jadi kau nampak boleh. Tapi dah ada kerja boleh, tak boleh. Peraturan ni tak boleh. Kita tak ada peraturan ni, taruh sikit. Dah kata dah sikit, Ustaz ni orang Melayu tak banyak, dia tiga orang biarlah. Ambil sunnah sikit. Nampak kan jenis kita bukan bahasa ceceng, bukan bahasa bahasa Arab. Tapi tak apa, ambil sunnah sikit. 3 kilometer sorak pun nak buat gua ni. Jadi ambil sunnah sikit. Tapi mazhab lain dia kerah haram cukur janggut. Baik. Seorang yang telah balik, bolehkah dia melakukan akikah ke atas dirinya sendiri? Dia balik dah, dia nak ngakah diri sendiri. Jika dia belum dilakukan akikah semasa kecil oleh ibu bapanya, yang manakah lebih afdal melakukan akikah ataupun kurban? Soalan rutin ni. Baik, dia ni balik dah, boleh tak dia ngekah diri dia sendiri? Kerana mak ayah dia tak ngekah dia gitu. Kita balikkan, kita tanya mak ayah, kita buat akikah tak? Tak? Dah akikah tak? Baik, boleh tak kita ni yang akikah diri kita sendiri? Faham lagi? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi